manja. Manja. Itu Minggu dia. ini kami ingin tahu perlu atau tidak kejar ijazah pada usia lanjut. Zain, apakah dapatan Ajipol kami tadi? Okey, inilah dapatannya ya. Mestilah perlu 47%. Oh. Sudah terlewat 4% dan fokus pada tanggungjawab lain 48%. Dia orang kata macam inkonklusif tau. Belah bagi pun ada juga. Macam 50-50 gitu. Zain, saya dengar awak sebenarnya ada niat untuk lanjutkan pelajaran. Iya ke? Memang betul. Sejauh ini awak ada sijil ke mana? Atau ijazah apa? Degree lah, degree holder. Faham. Jadi apa yang sedang menghalang awak selama ini untuk lanjutkan pelajaran? Okey, sebenarnya kan saya memang ada pasang niat untuk buat ijazah master. Okey. Tetapi yang menghalang bagi saya buat masa ni ialah dari segi keuangan. Kerana saya tak tahu macam sekarang ni saya ada tanggungjawab nak bayar sewa rumah, nak bayar bil elektrik. Betul. Kadang-kadang kereta tu nak top up minyak. Jadi kalau macam nak belajar balik, nak jadi student full time, saya harus korbankan pekerjaan saya tau. Faham. Jadi itulah yang menjadi penghalang bagi saya. Jadi ada banyak yang perlu kita pertimbangkan. Kata pepatah orang kata kan, harus ingat ranting yang akan melenting dan dahan yang akan mencucur. Jadi ada kalanya juga saya rasa kurang pasti sama ada ia satu keputusan yang wajar ataupun tidak. Kena ada senarai keutamaan lah orang katakan. Faham sekali. Betul lah kata Zain, untuk kembali ke bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah tau. Tetapi tidak bermakna ia mustahil. Betul. Untuk kongsi pengalaman mereka, Manja kini bersama Ruby Muhammad dan Suhaimi Yusof. Selamat datang. Selamat datang. Classmate. Okey, kita dengar cerita dulu mungkin Boleh, daripada boleh. Ruby. Perjalanan anda untuk mendapatkan ijazah. Okey. Jadi saya sudah lama pasang niat ingin melanjutkan pelajaran. Okey. Itu saya sudah lama menanam minat itu daripada saya kecil lagi. Tapi saya sebenarnya tidak kuat dalam bidang akademik sebenarnya. O-level saya pun lemah. Tapi saya teruskan juga dengan pembelajaran saya di NAFA membuat interior design sebentar. Tapi saya rasa terlampau mahal dan tidak berminat pula. Jadi saya berhenti dan terus saya ke bidang lakonan. Saya minat teater sebenarnya. Tapi teater masa tu mungkin orang tua macam like nak makan apa kau nak belajar teater ni kan. Jadi saya jatuhkan niat tu lah, tak payahlah belajar. Jadi saya kerja di sebagai pelakon, pengacara dulu-dululah masa saya muda-muda dulu, berlakon teater juga. Dan lepas tu saya dapat open to more industry. Saya suka pada bidang belakang tabir. Jadi saya mula dengan dalam bidang penolong penerbit, lepas tu dalam bidang penerbitan dan sampailah sekarang saya masih dalam bidang penerbitan dan penulisan skrip. Sebelum saya terpanggil semula untuk belajar. Sebelum tu saya ke luar negeri untuk 17 tahun. Saya tidak ada di Singapura dan saya tidak bekerja tau. Jadi bila saya pulang ke Singapura nak masuk balik kerja macam mana tapi alhamdulillah saya banyak kawan dalam industri ni. Jadi mereka panggil, datanglah kerjalah gitu. Sumber dorongan gitu. Alhamdulillah masih ada kawan-kawan yang saya masih connect kan dalam network di Facebook dan di Instagram semua tu. Jadi mereka percaya pada saya saya masih boleh melakukan pekerjaan penerbitan tu dan saya pun lepas tu discover penulisan skrip kan. Dan barulah saya terpanggil, okeylah saya rasa saya nak kena belajar lah, nak tingkatkan diri dalam bidang penyiaran dan penerbitan. Dan di situlah saya jumpa Abang Suhaimi dan kami belajar sama-sama di MDIS Peace University. Jadi ini rakan sekelas lah ni. Rakan sekelas. Ini mesti troublemaker kat kelas. Kemarangan cikgu semua tak ada. Tak adalah, tidaklah. Saya berapa kali aja kopi dia punya assignment. Pergaulan. Tapi bagi abang pula, macam mana dengan perjalanan abang untuk dapatkan ijazah tu? Saya berjalan pelan. Saya tak jalan kuat. Saya jalan kuat mengah je buat je. Saya ingat pada waktu tu ialah kita terbentuk dalam masyarakat kita ni. Kita daripada kecil sampai dewasa. Bila kita pandang untuk mendapatkan sijil tu maknanya ialah mendapatkan pekerjaan. Betul. Tapi itu dulu sebenarnya konsep tu dulu. Tapi sebagai diri saya sendiri ni angan-angan lah dulu tengok berapa jauh kita boleh pelajari, boleh mempelajari sesuatu tu untuk mendalami. Jadi bila saya angan-angan waktu tu dah sampai, kalau dulu diploma ataupun A-level boleh dapat kerja yang sesuai. Cuma pada waktu tu saya macam tak sampai-sampai univers tu. Tak sampai univers, kali pertama gagal. Maknanya bukan gagal, belum sempat pun gagal pun. Saya dah gagalkan diri saya sendiri. Drop out. Kedua, lepas tu drop out lagi. Semualah SIM, SMU, SMRT.
Lepas tu saya give up lah. Saya kata sudahlah dah tua-tua ni. Maksudnya waktu tu belum tua lagi, 30-an Okey. Boleh. Jadi baru waktu tu saya mendirikan rumah tangga. Kemudian tu kita bina kerjaya. Jadi tak ada masa. Dan kalau tak nak buat seperti mana orang Melayu selalu katakan, kalau tak nak sesuatu tu berbagai alasan kita beri lah. Betul. Betul. Tengok burung terbang pun saya rasa tak sesuai lah aku belajar. Mendung hari ni tak nak pergi sekolah lah. Tapi dapat juga akhirnya ijazah tu. Macam mana? Apabila satu hari tu bila saya galakkan anak-anak ni untuk pelajaran, saya kata kalau kita tengok pun ibu dan ayah ni, dia kalau boleh mana dalam dunia ni ibu dan ayah tak nak anaknya lebih baik daripada dia. Jadi angan-angan tu. Jadi kita tengok anak-anak tu semua bila dapat bila anak perempuan saya tu berusaha sedang mengambil kursus di NTU. Kemudian tu dia tengok malam-malam belajar dan sebagainya. Jadi saya okeylah tengok bagi galakan lah. Saya bagi galakan, saya belikan air, berbual, duduk dengan dia. Sebab tu lama-lama saya duduk terfikir. Bila balik bilik sendiri kan, saya kata, apa galakan, motivasi yang lagi bagus? Wow. Lepas tu saya kira-kira sebatar balik dekat bilik dia, saya kata, okay, I'm going to give you powerful motivation. Apa dia? Kata, I will study with you. Maknanya, you dapat degree, I dapat degree. That's it. Saya buat cakap kita buat perjanjian lah. Komitmen tau. Perjanjian, betul. Kalau apa-apa pun, saya kata, okay, kalau apa-apa pun, it's your fault. Jadi dapatlah juga graduate sama-sama lah Sama-sama. kan. Tak sempat rasa terharu. Ya, sebab dia ambil kursus tu 3 tahun. Jadi saya kira-kira balik kita punya kursus kita dapat kurang lebih setahun. Maknanya kita top up kerana pengalaman. Berdasarkan pengalaman kita di media. Jadi betul, sesiapa yang ada pengalaman bertugas dalam industri tertentu, maknanya tidak ada alasan untuk awak dapat sijil ni kerana pengalaman itu juga memberikan peranan bermakna awak layak untuk mendapat pengiktirafan tu. Jadi kita dapat shortcut lah sikit. Jadi bila saya kira-kira balik, oi cantik ni, maknanya tahun ini awak graduate. Sama lah, together lah. Dan sama-sama, jadi benda tu perlu dirancang. Jadi kita saling menggalakkan tu sama lain, itu yang membakar semangat lah. Dan bakar semangat, datang tengok kelas, ada Ruby lagi. Okay. Tapi kan cakap tentang sijil lah kan tadi tentang sijil kan. Seperti yang kita tahu dalam dunia pekerjaan kini ni kan, sijil tu merupakan antara perkara yang sangat penting. Jadi adakah perihal ini menjadi perangsang yang utama bagi Kak Ruby? Macam duit untuk sertifikat sahaja. Actually kan sebenarnya saya memang suka belajar. Saya lifelong learner, saya panggil diri saya kan, dan saya tak semestinya belajar untuk mendapatkan sijil. Saya belajar untuk mendapatkan skills kan, mendapatkan ilmu. Dan saya sebelum saya mengambil sarjana muda dengan Abang Suhaimi, saya pernah mengambil kursus script writing dan penulisan skrip di Singapore Media Academy menggunakan Skills Future. Dengan Skills Future juga saya ambil juga certificate in interior design dengan Alpha. Dan adalah banyak kursus-kursus. Saya juga belajar languages, saya suka belajar masak. Jadi tak semestinya kena ada sijil. Tapi sijil tu akan membantu kalau kita nak mencari pekerjaan mungkin. Macam sekarang saya sudah alhamdulillah semenjak saya graduate daripada sarjana muda dengan Abang Suhaimi, kita dapat dalam penyiaran dan penerbitan. Saya pun mendapat tawaran bekerja di Berita Harian sebagai wartawan sekarang. Alhamdulillah. Dan saya rasa ia membuka lebaran baru pada saya. Sebelum ni saya tak terfikir pun nak masuk dalam bidang kewartawanan. Tetapi peluang ini terbuka kepada saya kerana saya dapat sijil. Jadi saya berhak untuk mencuba nasib saya memperluaskan bidang baru pula pada saya. Dan dahsyat tahu. Kita belum sempat convocation dah dapat kerja tahu. Tak adalah dia pun. Dan dilamar sebab apa? Ini merupakan satu motivasi bagi mereka yang mungkin rasa dia terlambat. Tapi kalau kita tengok seorang yang matang, kemudian tu dia dapat pengiktirafan, that's the valuable benda yang orang nak invest. Betul. Jadi terus orang yalah belum sempat mengucap Tapi macam mana keadaan dalam kelas tu, macam mana tu? Kecoh. Kecoh juga. Sekarang je kecoh kalau kecoh kawan-kawan kan biasalah, kecoh pun ada, gaduh-gaduh pun ada. Tapi yang penting tu ialah kita berjaya ke dia punya akhir garisan. Ujung garisan gitu. Sama-sama Ya mungkin saya sentuh sikit tentang sijil tu. Kita orang pandang sijil tu macam seolah-olah sijil tu currency Tapi ini ada satu myth yang perlu saya ketepikan. Kenapa? Sebab kalau sijil tu adalah satu pengiktirafan, bukan sijil yang kita kejarkan tapi pengalaman dan pengetahuan. Awak minum air. Ini sijil, gelas ni sijil.
tapi nikmatnya sebenarnya air di dalam. Wow. Jadi ilmu tu yang awak dapat, itu yang menjadi nilai untuk awak sumbang pada syarikat atau Masyarakat, mana-mana. betul. Ilmu tu bukan sijil. Satu yang mendalam lah. Betul. Kalau awak minum air sekali lagi, sekali lagi. Ini pasal haus tak ada Okey, apa-apa. tak awak cakap macam ni, minum air, sedapnya cawan ni. Tak ada. Sedap airnya di dalam. Itu beza orang tua belajar. Ya. Yang tersirat dan tersurat. Nampak tak kematangannya tu. Tapi kalau sekaki ada dalam kelas ni memang lain lah penurunannya kan. Tapi kita tak pernah satu grup bang. Diorang akan tak selalu pernah. separatekan kita. Sengaja tu pasal kita Ya, habis betul. mungkin Ya. kerja sekolah. Ini semua konspirasi pasal kalau takut kita bully yang lain. Yang lain mungkin yang ada muda. Bila muda ni bagus, dia ada tenaga tapi dia kurang pengalaman. Oh ya? Tapi Jadi bagi you make up kita, for it. kita dah ada pengalaman. Jadi bila kita pengalaman berkongsi. tu maknanya pandai. Jadi sekolah tu dia pandai, dia membagi-bagikan kita tu tak pernah satu grup. Sebab pengalaman kita ni dapat membuat Lengkapkan. satu lagi kumpulan ini menjadi lebih matang dan hebat. Jadi pengalaman saya di sini, pengalaman Ruby di sini, pengalaman Ya. teman kita yang lain ada pengalaman. Ada juga daripada Channel News Asia juga dalam satu kelas kami. Jadi kita pengalaman ni bersama dengan mereka yang mereka hanya dapat tahu teori saja. Dia tak pernah tahu. Nanti kursus ni nak join lah. Nanti banyak orang famous kat dalam. Di classmate. Okey, apakah nak dengar juga dari Abang Suhaimi kan? Ya, Tadi ya, Abang ya. kata dah 3 kali Abang cuba Ya. untuk dapatkan ijazah. Ijazah. Tak nak kata gagal lah, maybe belum tak sempat berjaya. Bagi saya ni senang serik tau. Okey. Nak tahu juga apakah yang Abang fikirkan, langkah-langkah yang Abang ambil, pertimbangkan sebelum Abang mengambil kembali ke sekolah. Pertama sekali kita nak ubah pemikiran kita. Betul. Sebab benda yang susah nak dapat tu sebenarnya tinggi nilainya. Betul. Contohnya emas tu sendiri adalah sangat bernilai tapi emas tu susah nak dapat di dalam perut bumi. Minyak pun galiannya begitu juga. Lebih susah nak dapat, lebih tinggilah nilainya. Ya. Pearl. Jadi kalau benda tu senang, batu di jalanan, maka nilainya kurang. Jadi bila kita cuba tak dapat, kita cuba lagi tak dapat, kita cuba lagi tak dapat, semakin lama semakin menebal. Tu minda nak kena betul sikit. Kedua ialah kita bukan hanya kejarkan satu pengiktirafan sahaja, tapi kita kejarkan macam mana dalam pelajaran tu. Kalau dulu kan kita main sebat aja, entam aja. Dalam bidang penyiaran dan ni semua kita gunakan kita punya cara sendiri. Tapi bila kita ke sekolah, diajarkan macam mana kita pemikiran tu secara berstruktur. Jadi kalau dulu kita street smart, Compartmentalize. sekarang kita book smart. Kenapa street smart saja kalau boleh jadi book smart? Jadi ini book street smart. Wow, bos strict smart. Tiga dapat. Kedua-duanya Dapat lah. book, Itulah dia. dapat smart, dapat street. Okey, tapi saya nak tahu jugalah macam kadang-kadang tu saya risau macam sekarang saya ni dah bekerja tapi macam nak pergi sekolah balik macam kekok, takut pula. Tak tahu apa yang kita boleh expect lah kan. Jadi mungkin ada boleh tak kongsi macam apakah cabaran yang mungkin anda berdua telah lalui dan bagaimana anda telah tangani cabaran tersebut bila nak masuk sekolah tu. Okey, saya nak cuba tukarkan fikiran Zain untuk mengambil sarjana. Sekarang ni saya sedang mengambil kursus sarjana Benda yang terbuka. di NUS dalam bidang komunikasi dan data. Oh, masters ke? Yes. Boleh Jadi classmate kita. Yeah, tak boleh lambat-lambat masuk. Jadi tidak mustahil Zain walaupun awak bekerja, ada banyak tanggungan. Saya juga seorang ibu. Jadi saya tak rasa itu satu halangan untuk saya kehadapan dan mencapai cita-cita saya. Saya teruskan juga dan dari segi kewangan memang sempit. Pada mulanya saya nekat. Tak ada duit pun saya nak belajar juga. Tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa daripada IMDA iaitu SG Digital Scholarship. Rezeki. Dan mereka membiayailah keseluruhan saya punya kursus dan alhamdulillah saya dapat melakukan pelajaran saya dengan tidak ada stres sangatlah. Tapi tetap saya kena mengimbang beban kerja, beban keluarga, menanggung kos kehidupan kan memang mahal. Tetapi kalau saya tak buat sekarang, bila lagi? Betul. Buat je lah. Go je. Basically go je. Jangan fikir lagi. Anak katakan juga, saya dapat perhatikan kan kematangan dan disiplin bila kita belajar bila waktu muda dan bila kita udah Tua. Tak adalah Dah usia tua. lanjut. Tak ada kematangan dia dan disiplinnya lain. Sebab Tak, pasal jangan takut. Kalau dah tua mengaku tua. Tapi tua tu sebenarnya tua tu bermakna Ya. Bila kita belajar daripada
pada usia yang matang macam ni, maknanya kita ada pengalaman hidup. Dan kita bukan saja hanya melihat dari segi pandangan teori. Teori, kemudian tu praktikal, kita dah lalui. Jadi bila kita cantumkan, dia menjadi satu ilmu yang sangat bermakna. Betul. Kita dah nampak apa yang orang lain tak nampak. Kedua, apabila kita dah usia matang ni, kita nak kena pasti. Bila kita, kadang-kadang imun sistem ni berkurangan, begitu juga dengan sel-sel di otak kita ni. Jadi kalau kita tak gunakan, bila anak-anak, bila tengok besok lusa dah cucu, orang kata dah tua buat apalah kau belajar. Sebenarnya untuk kita menggunakan minda kita ni, lagi kita pelajari sesuatu, lagi kita gunakan senaman minda. Dan kita bolehlah elakkan seperti penyakit-penyakit demensia. Sebab Ada select message lah. ini betul sebab pun you tak gunakan. Ini seperti istilah Inggeris lah. You don't exercise and then nanti lama-lama if you don't use it, you lose it. Betul. Jadi betul lah. Ya, dan yang paling penting ketiga, bila dah umur, bila dah menyanyi sendiri kan, komplain aja kan. Bila komplain, sekarang kita ada pengajaran, kita ada belajar, kita boleh fokus satu-satu. Jadi kita gunakan ilmu tu lebih baik daripada duduk mengumpat je tak? Betul lah, betul. Tak semestinya kena dapat ijazah lah. Boleh macam ambil kursus masak ke, kursus bahasa ke, language ke. Okey, sebelum kita mengakhiri segmen Boleh Bual malam ini, apakah nasihat yang boleh anda berdua berikan kepada mereka yang mungkin sudah berusia lanjut dan sedang mempertimbangkan untuk ambil langkah seperti anda berdua? Mungkin lebih dahulu. Okey, pada saya kan, jangan takut mengambil jalan yang berlainan daripada biasa. Take the unconventional path, take the off-beaten track. Mungkin ada satu keistimewaannya dan surprise sendiri di hujung tu. Ada orang takut kan ambil private degree macam kita. Tapi Alhamdulillah dapat kerja, dapat melakukannya juga. Dan saya masih tetap dapat pergi NUS. Jadi kenapa nak takut private degree tak recognize ke apa? Yang penting kita punya kerja keras lah. Betul. Cekakkan hati, go je. Pasangkan niat. Betul. Tak ternilai. Betul. Bila kita dah nanti kita naik pangkat, kita akan jadi datuk, kita jadi nenek. Bayangkan datuk nenek yang bergeliga otaknya. Dahsyat. Jadi saya sambung sikit daripada apa Ruby kata tadi, jangan takut. Takut tu hanya perasaan. Dan ini ungkapan daripada Allahyarham Ehsan Sudin. Dia kata, belum try, belum tahu. Gitu. Sekali. Jadi pada anak muda juga, kalau masih belum tahu bidang apa untuk memberi tumpuan kepada atau nak belajar kan, jangan tergesa-gesa kerana it's never too late to try. And pada saya ialah lebih kematangannya dan disiplin. Kita mengambil masa yang lama mungkin untuk mencari apa yang kita betul-betul faham sekali. Dan masyarakat lebih kesian pada orang-orang tua. Faham. Maknanya kita naik bas dapat diskaun, tengok wayang dapat diskaun. Saya belum. Macam mana pendapat anda tentang melanjutkan pelajaran? Dah berubah? Dah berubah kerana saya sekarang nak jadi seperti air. Cawan ni macam ibarat sijil. Air tu ilmunya, telan dapat nikmatnya. Dia dah dapat degree dia. Okey, walaupun masih muda kan, perbincangan tadi memang sangatlah penting. Sesuatu yang saya akan fikirkan ialah mungkin ROI, iaitu setelah melabuhkan masa dan tenaga, harus tahu bagaimana saya akan memanfaatkan kemahiran baharu demi mencapai matlamat dalam hidup. Selamat berjuang, Zain. Okey, saya juga tertarik dengan perkongsian Ruby tentang kursus yang sedia ada. Betul. Lower komitmen tapi sama juga faedahnya. Betul tu. Jadi terima kasihlah kepada Kak Ruby Muhammad dan juga Abang Suhaimi Yusof atas perkongsian yang cukup berinspirasi, terutamanya bagi individu seperti saya ni lah. Dan seperti yang dikongsi, walaupun pembelajaran sepanjang hayat ini sesuatu yang digalakkan, haruslah kita ukur baju di badan sendiri. Ikut kemampuan, itulah ikut macam your own punya affordance lah. Betul. Kemampuan masing-masing lah. Jadi janganlah macam kita nak kejarkan ijazah tu sampai abaikan keluarga, abaikan tanggungjawab. Kita harus pertimbangkan kedua-duanya sekali. Senarai keutamaan lah. Betul. Kami juga ucapkan selamat maju jaya kepada semua penonton manja yang lagi bertungkus lumus tingkatkan kemahiran diri. We see you. Perjalanannya mungkin berliku, tetapi pasti usaha anda akan berbaloi. Betul tu Nak. Dan bagi anda di rumah kan, dengarkan juga perkongsian seorang lagi selebriti yang kini sedang mengejar ijazah sarjananya. Sila ke IG Media untukmu untuk klip Boleh Selit bersama Didi Sazli. Okeylah. Selepas rehat nanti, Manja akan kembali dengan paparan oleh Zain minggu ini. Abang Suhaimi dan Kak Ruby jangan jalan dulu, okey? Kita akan terus bersama kami. Zain, berilah teaser sikit kepada mereka. Okey, teasernya senang saja. Okey, kalau memang suka makanan jalanan yang sweet dan savory, haruslah saksikan segmen saya Ronda-Ronda Pasar Malam di Kota Bandung. Bukan satu, tetapi 3 hidangan tau guys. Jadi teruskan bersama kami dalam Manja.